Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 20 Februari. Pendedahan tentang keselamatan kebakaran harus diteruskan kepada masyarakat. Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, ini bagi mengatasi sebarang kemungkinan sekiranya berlaku kebakaran, ia dapat dikawal dengan cepat. Menurut Dr. Anwar Rapai, kemahiran dan pengetahuan seperti itu penting agar golongan seperti ibu bapa dan anak-anak tahu apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kebakaran di dapur rumah mereka. Pihak bomba DPS Ibu Jaya menekankan betapa pentingnya api yang kecil itu sebenarnya boleh dipadamkan dengan cara yang betul. Misalnya menggunakan kain basah kalau kebakaran bermula daripada minyak masak di dapur. Beliau ditemui media selepas program kesedaran masyarakat cegah kebakaran yang diadakan di Surau Darul Ukhuwah Kemuyan Sibu. Dalam pada itu, Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka mendedahkan satu ruang di surau berkenaan akan ditukar kepada ruang tuisyen untuk anak-anak di kawasan tersebut. Katanya ketika ini surau itu dibenarkan digunakan untuk solat Jumaat sementara sebuah masjid baru yang boleh menampung lebih 1,000 orang jemaah siap dibina di Kemuyan. Ahli-ahli ranting Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB disaran untuk terus berjuang bagi kelestarian pembangunan yang telah dilaksanakan selain memastikan Sarawak sebuah negeri yang maju menjelang 2030. Menteri Muda Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus memberitahu perkara tersebut sering ditekankan kepada setiap ahli di peringkat ranting dan memainkan peranan masing-masing ke arah mencapai aspirasi tersebut. Datuk Rozi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung ranting-ranting PBB Berkenu di Miri. Mengenai mesyuarat tersebut, beliau menyarankan ahli di setiap ranting memastikan perjalanan mesyuarat berjalan dengan baik dengan persefahaman di antara ranting diperkukuhkan selain menghormati antara ahli dalam membentuk pasukan yang mantap. Mesyuarat itu menghimpunkan 35 ranting di kawasan Berkenu dengan keahlian lebih 7,000 orang. Kelulusan pindaan rang Undang-Undang Tafsiran Pindaan 2022 bagi mengiktiraf kaum-kaum pribumi Sarawak pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak baru-baru ini telah memberi nafas baharu kepada kaum berkenaan seperti Lakiput, Berawan dan 10 lagi kaum lain di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau memberitahu ia merupakan usaha yang telah lama dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak bagi memastikan kaum-kaum tersebut diiktiraf. Dennis Ngau menjelaskan pengiktirafan itu khususnya kaum orang Ulu diyakini telah melengkapkan usaha bersama dalam membangunkan komuniti itu untuk terus maju seiring dengan kaum-kaum lain di Sarawak. Saya dari perspektif orang melengkapkan usaha kita dalam aktiviti dan juga usaha kita membangunkan komuniti orang Ulu. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan gotong royong membersih pantai luar Esplanade Miri Anjuran Persatuan Lakiput Sarawak 2022 di Miri. Sementara itu, penduduk Lakiput Sarawak yang ditemui menzahirkan kesyukuran atas pengiktirafan itu yang merupakan satu langkah untuk mereka bersama-sama memajukan Sarawak. Pihak Persatuan Lakiput Sarawak amat bersyukur dan berterima kasih ke atas bidaan Undang-Undang Persekutuan Malaysia, pemansuhan Clause 7 of Article 161A telah memberi kuasa penuh kepada Kerajaan Sarawak untuk menentukan etnik-etnik orang asal, terutamanya bangsa kita, Kiput, untuk disenaraikan dalam skedul Seksyen 3 dalam Interpretation Ordinance 2005. Sekarang sudah ada lah, bukan main. Beruntung kita kena kerjaan, kita iktiraf bangsa kita Kiput, Berawan, Saban sudah dalam apa nama dia list semua orang asal dalam Sarawak. Buat pada masa ini, kami sangat senang hati sekali sebab nama kami sudah tersenarai diiktirafkan sebagai orang jati dalam Sarawak.
Dennis yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak berharap agar lebih banyak persatuan atau badan bukan kerajaan tampil menganjurkan program gotong royong bagi menjadikan Bandar Miri sebagai destinasi pelancongan sekaligus merancakkan sosioekonomi masyarakat setempat. Lebih 300 penduduk hadir ke program Menyemai Kasih Rakyat Mekar anjuran Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak. Program turun padang bertemu pelanggan selama 2 hari itu diadakan di Pasar Sibujaya dan telah menarik kehadiran penduduk bukan sahaja dari Sibujaya, malah dari daerah berdekatan seperti Kanawit, Song dan Kapit. Menurut Pegawai Pendaftaran Negara Negeri Sarawak Zakaria Idris, program tersebut antara lain menawarkan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan baru dan cabutan sijil kelahiran serta sijil kematian. Kita ada satu unit bas yang dilengkapi dengan mesin cetak. So, setiap permohonan kebenaran 12 tahun dan gantian tadi akan siap dalam masa 30 minit. Selepas 30 minit, kita boleh serahlah dengan pemohon di sini terus. Beliau ditemui media di tapak program tersebut di Sibu turut mendedahkan sebanyak 84 program serupa dirancang untuk diadakan di seluruh negeri Sarawak. Sementara itu, orang ramai yang ditemui berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan tersebut. Cepat, memang terbaiklah. Memang cukup memuaskan bagi masyarakat Sibu. Tak usah tunggu lah, karena dekat ofis sana mau bikin temu janji dulu. Nanti saya orang kerja susah lah, mau minta cuti lagi. Pada program tersebut, pihak JPN turut menyediakan 2 buah bas dan bas bilik bicara Mahkamah Bergerak yang berperanan memberi surat pengesahan dan akuan bersumpah sekiranya diperlukan. Seramai 25 orang kaki tangan JPN menjayakan program tersebut. Program Dekat di Hati Sibu FM bersempena sambutan Hari Radio Sedunia berjalan lancar dengan kerjasama Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HJP dan Pusat Aktiviti Warga Emas Sibu, PAWE. Ketua Unit Rancangan RTM Sibu, Jenny Achan memberitahu program tersebut bertujuan mendekatkan radio dengan pendengar khususnya di Zon Tengah Sarawak. Jenny menjelaskan antara pengisian program yang diadakan ialah senam aerobik, ceramah kesihatan, pemeriksaan kesihatan dan perlawanan persahabatan pingpong. Tambahnya turut diadakan acara bermukun iaitu salah satu program tonggak di Sibu FM yang mendapat tempat di hati pendengar. Jenny ditemui pada program tersebut di Sibu yang turut disiarkan langsung di laman Facebook rasmi Sibu FM. Beberapa program diadakan bersempena sambutan Hari Terbuka Ulang Tahun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ke-17. Ini termasuk Hari Terbuka Kapal Maritim yang diadakan di JT Komtas, Muara Tebas. Program yang diadakan sehari itu memberi peluang kepada orang ramai mengunjungi kapal dan aset-aset milik agensi berkenaan. Program yang memberi pengalaman baru kepada pengunjung itu mendapat sambutan memberangsangkan. Rata-rata pengunjung ditemui teruja kerana berpeluang melihat sendiri aset agensi yang jarang sekali diperlihatkan kepada orang ramai. First time tu nak, rasa macam berbangga lah sebab dapat masuk first time. And then baguslah sebab sebelum tu kan saya tak pernah pergi tengok apa dalamnya. And then nak melangkah siapa macam mana keadaan dia orang dalam sana, tempat dia tu. So baguslah dibuat macam ni. Rasanya macam pertama kali dia orang buat ni. Dan saya pun pertama kali pergi sini. Dapat pengalaman yang luar biasa sebab sebelum tu adalah first time pergi ke situ dengan mak anak. Maknanya jadi dia orang boleh dapat belajar lah daripada segi sini datang peluru macam ni nak kawal kapal. Memang pengalaman yang menarik lah. Pengalaman kayak sepanjang berada dalam lawatan tu kami rasanya satu pengalaman yang bagus lah sebab kita pernah terdedah dengan benda macam tu nak. Jadi bila sebenarnya buat program macam tu, semua orang berpeluang untuk merasai pengalaman yang baru. Sambutan ulang tahun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diadakan setiap 15 Februari setiap tahun. Kadar jangkitan harian COVID-19 di Sarawak merekodkan sebanyak 376 kes semalam.
Ini menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 256,068 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, dalam kenyataan harian memaklumkan daripada jumlah itu sebanyak 370 kes dalam kategori 1 dan 2, manakala 6 kes dalam kategori 3 dan 4. Kes baru tersebut direkodkan di 24 buah daerah dengan Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 118 kes, diikuti Miri 80, Sibu 75, Kapit 22, Song 19 dan Bintulu 14 kes. Manakala 18 daerah lagi mencatatkan jumlah kes satu angka. Sementara itu, tiada penambahan kes bagi 2 kluster yang masih aktif. Dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia mengeluarkan sebanyak 13 kompaun iaitu di daerah Kuching. Kompaun itu melibatkan kegagalan mengimbas MySejahtera sebelum memasuki premis. Dekati pemegang taruh persatuan-persatuan sukan di negeri ini. Itu antara objektif yang diketengahkan dalam sesi dialog antara pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak yang diadakan semalam di Kuching. Pesuruhjaya Sukan Ibrahim Muhammad Yusof berkata sesi dialog itu sekaligus berkongsi idea serta mendapatkan maklum balas secara terus berkaitan urus tabir. Dedahnya, setakat Januari lepas, sebanyak 1,501 buah badan sukan di seluruh negeri telah berdaftar di pelbagai peringkat iaitu negeri, bahagian dan kelab. Justru katanya program ini menyasarkan pelibatan pemegang jawatan utama daripada persatuan-persatuan iaitu Presiden, Timbalan Presiden atau setiausaha daripada 50 buah badan sukan peringkat negeri selain 20 badan sukan yang baru lulus pendaftarannya pada November 2021 hingga Januari lalu. Ibrahim juga memberitahu Sarawak sememangnya dikenali sebagai antara kuasa sukan negara dalam beberapa acara sukan dan persatuan sukan peringkat negeri berperanan penting dalam menyumbang kejayaan sekaligus melahirkan atlet serta pegawai sukan bertaraf dunia. Sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 20 Februari. Keluarga Malaysia, dos penggalak juga meningkatkan daya tahan bagi melindungi anda dari jangkitan varian yang membimbangkan. Dapatkan dos penggalak anda. Salam hormat dan jumpa lagi.